Angkatan Tentera Amerika Syarikat telah membuat satu pengumuman mendesak dan meninggalkan satu mesej yang jelas pada hari Jumaat 24 April 2026. Sekatan laut terhadap Tehran semakin berkembang. Kini melibatkan operasi di luar Timur Tengah dan boleh diteruskan selama mana Washington anggap perlu. Pesanan itu disampaikan oleh Setiausaha Pete Hegseth bersama General Dan Kane dalam satu kemas kini ketenteraan yang meletakkan rejim Iran dalam keadaan terdesak. Krisis kini bukan sahaja berlaku di perairan berhampiran Iran. Tentera Laut Amerika yang kuat sedang memburu Iran di mana sahaja Iran berada. Saya akan ceritakan semua itu kepada anda sebentar lagi. Tetapi sekarang anda pasti mahu melanggan saluran ini untuk terus mendapat maklumat terkini, maklumat secara masa nyata dengan kualiti kewartawanan terbaik yang pernah anda lihat. Milsonaus, Standard Credibility. Pengumuman itu mengesahkan bahawa Amerika Syarikat sedang mengendalikan tekanan terhadap Iran sebagai satu operasi global. Menurut Hegseth, kapal-kapal yang berkaitan dengan pelabuhan Iran sedang dihalang, manakala kapal-kapal yang mencurigakan sedang dipantau. Dan apa yang dipanggil armada gelap, yang digunakan untuk mengangkut minyak yang dikenakan sekatan, kini turut menjadi sasaran di lautan Hindi dan Pasifik. Ini mengubah skala krisis tersebut. Perkara paling tegas dalam pengumuman itu ialah pengesahan bahawa 34 kapal sudah menemui garisan sekatan Amerika dan memutuskan untuk berpatah balik. Ini bermakna Tentera Laut Amerika Syarikat bukan sekadar memberi amaran. Ia sedang mengenakan kawalan sebenar ke atas trafik yang berkaitan dengan Iran. Kapal berbendera mana-mana negara boleh dipintas jika mereka menuju ke pelabuhan Iran atau keluar daripadanya. Perintah ini adalah luas dan tujuannya adalah untuk menghalang Teheran daripada menggunakan perdagangan maritim untuk membiayai penentangannya, mengelak sekatan atau menyokong mesin ketenteraannya. Kes yang dijadikan contoh dalam pengumuman itu ialah kapal Tosca. Menurut laporan tentera, kapal itu cuba melintasi garisan sekatan dan mengabaikan amaran selama berjam-jam. Selepas beberapa siri amaran, sebuah kapal pemusnah Amerika melepaskan tembakan amaran dan kemudian mengenai enjin kapal itu dengan tembakan yang dikira untuk melumpuhkan kapal tersebut. Kemudian, tentera marin mengambil alih kawalan kapal itu. Perbezaan kekuatan menjadi jelas. Komando Pusat Amerika mempunyai 3 kumpulan kapal induk di rantau ini, termasuk USS Abraham Lincoln, USS Gerald R. Ford, dan USS George A.J.W. Bush. Kehadiran ini menghimpunkan ribuan anggota tentera, pesawat dan kapal sokongan. Ketibaan kapal induk ketiga dianggap sebagai satu demonstrasi kekuatan yang jarang berlaku, yaitu penumpuan terbesar seumpamanya di rantau ini dalam lebih 20 tahun. Setiap satu daripada 3 kapal induk ini secara bersendirian adalah sebuah pangkalan udara terapung yang mampu mengubah keseimbangan ketenteraan di seluruh rantau. USS Abraham Lincoln dan USS George H.W. membawa berpuluh-puluh jet pejuang, pesawat amaran awal, helikopter dan sistem pertahanan untuk melindungi armada, memantau laut dan melancarkan serangan jarak jauh tanpa bergantung kepada pangkalan di darat. Manakala USS Gerald R. Ford pula adalah lebih moden, direka untuk beroperasi dengan lebih pantas, melancarkan lebih banyak pesawat dalam masa yang lebih singkat dan menyokong kempen udara intensa por vários dias. Terhadap Iran, kapal-kapal ini tidak direka hanya untuk menunjukkan kehadiran. Kapal-kapal ini berfungsi untuk mengawal laluan maritim, melindungi kapal tangki minyak, mengiringi kapal, memantau bot laju pengawal revolusi Islam, serta menyokong pemintasan terhadap armada gelap Iran. Dan jika Trump memberi kebenaran, membuka jalan untuk serangan terhadap sasaran ketenteraan, pelabuhan, dan radar. Secara ringkas, apabila 3 kapal induk sebesar itu berkumpul, menghampiri Timur Tengah, Washington sedang menyatakan bahawa mereka boleh menekan Teheran di laut, di udara dan dari segi ekonomi pada masa yang sama, tanpa perlu meminta kebenaran daripada rejim Iran. Bagi Teheran, ini bermakna bahawa peningkatan ketegangan bukan lagi ancaman yang jauh, tetapi telah menjadi tekanan yang jelas di laut. Tekanan ketenteraan juga mempengaruhi politik dalaman Iran. Dalam berita yang tersebar, terdapat laporan mengenai paranoia dalam kalangan sektor yang berkaitan dengan pengawal revolusi. Dengan tuduhan pengkhianatan dalaman, ketakutan terhadap penyusupan, dan kecurigaan mengenai penggunaan militan asing di dalam Iran sendiri. Bahagian ini masih perlu ditangani dengan berhati-hati kerana ia lebih kepada penilaian dan laporan di belakang tabir berbanding pengesahan rasmi. Walaupun begitu, ia sepadan dengan situasi semasa.
Rejim yang ditekan dari luar biasanya akan berpecah dari dalam. Pengumuman itu juga memberi kesan kepada Eropah dan Asia. Hexhead menegaskan bahwa sekutu-sekutu harus berhenti bergantung hanya kepada perlindungan Amerika. Menurut beliau, banyak negara lebih memerlukan Selat Hormuz berbanding Amerika Syarikat sendiri. Kritikan itu jelas. Sesiapa yang bergantung kepada laluan tersebut harus turut membantu melindunginya. Washington sudah penat menanggung sendiri kos untuk memastikan laluan yang menyokong tenaga, perdagangan dan bahan api bagi ekonomi lain itu sentiasa terbuka. Tuntutan ini adalah sebahagian daripada visi Trump. Amerika Syarikat terus memimpin, tetapi mereka mahu sekutu membuktikan kegunaan sebenar. Kurang persidangan, lebih banyak tindakan. Kurang bercakap, lebih banyak kapal di laut. Nada itu sangat tegas kerana krisis di Hormuz telah mendedahkan satu kebenaran yang tidak menyenangkan. Banyak negara bergantung kepada keselamatan Amerika, tetapi mereka teragak-agak apabila tiba masa untuk membayar harga politik dan ketenteraan bagi keselamatan itu. Pada masa yang sama, Itali muncul sebagai salah satu negara yang disebut dalam berita yang beredar sebagai rakan berpotensi dalam usaha tentera laut itu. Maklumat itu menunjukkan penghantaran kapal-kapal Itali untuk membantu dalam operasi pembukaan semula dan keselamatan di Selat Hormuz. Namun begitu, kenyataan dari Amerika menunjukkan rasa tidak sabar terhadap sekutu-sekutu yang lambat bertindak balas. Bagi Washington, ancaman dari Iran tidak boleh dihadapi hanya dengan kenyataan rasmi. Ia perlu dikekang di laut. General Don Kane juga menekankan peranan perisikan Amerika. Mesejnya adalah bahawa Amerika Syarikat mengenali Iran, pemimpinnya, corak mereka, laluan mereka, keupayaan ketenteraan mereka dan sistem ekonomi mereka. Bahagian pengumuman ini bukan diletakkan secara kebetulan. Ia bertujuan untuk memberitahu rejim bahawa Washington sedang memerhati lebih daripada yang kelihatan secara terbuka. Dalam krisis seperti ini, maklumat adalah sama berharganya dengan kapal itu. Sesiapa yang tahu di mana musuh bergerak boleh memutuskan bila untuk berhenti, bila untuk memintas, dan bila untuk menyerang. Ini meningkatkan tahap ancaman. Anda bukan sahaja berdepan dengan kapal induk. Anda berdepan dengan satelit, penganalisis, pemantauan laut, data keuangan, peta laluan, dan risikan yang telah dikumpul selama bertahun-tahun. Perang moden tidak hanya bergantung kepada tembakan. Ia bergantung kepada mengetahui siapa yang membawa apa, kemana, dengan bendera apa, dengan insurans apa, dan dengan hubungan politik yang bagaimana. Dan dalam bidang ini, Amerika Syarikat mahu menunjukkan bahawa mereka berada beberapa langkah di hadapan. Situasi di Pakistan akan menjadi penentu kerana di sana mungkin akan muncul pilihan Iran yang seterusnya. Jika Iraq datang dengan cadangan yang serius, Trump mungkin akan menerima jalan keluar diplomatik yang dapat mengekalkan kemenangan politik Amerika. Tetapi, jika Teheran hanya cuba melengahkan masa, tindak balasnya mungkin akan menjadi lebih banyak sekatan, lebih banyak pemintasan dan risiko yang lebih tinggi untuk menyambung semula operasi ketenteraan. Pengumuman itu sendiri telah menjelaskan bahawa pasukan Amerika kekal bersedia untuk kembali berperang sekiranya terdapat arahan daripada Presiden. Iran kuba menunjukkan bahawa mereka masih bertahan, tetapi fakta menunjukkan tekanan. Pelabuhan mereka berada di bawah sekatan, kapal-kapal mereka dipantau, armada bayangan mereka kini menjadi sasaran. Diplomat mereka mencari orang tengah. Rejim mereka berdepan dengan kecurigaan dalaman. Dan senjata ekonomi utama mereka, iaitu ketakutan di Selat Hormuz, sedang dihadapi oleh kuasa tentera laut terbesar di dunia. Gabungan ini meletakkan Teheran dalam kedudukan yang sukar. Keadaan sekarang sangat serius. Pengumuman tergempar daripada pasukan Amerika telah meninggalkan satu mesej yang mustahil untuk diabaikan. Amerika Syarikat kini mengawal peningkatan ketegangan maritim dan mahu memaksa Iran untuk membuat pilihan. Atau Teheran menerima satu perjanjian yang boleh disahkan dan menghentikan taktik peras ugut di Selat Hormuz. Atau mereka akan melihat sekatan itu semakin meningkat sehingga krisis ketenteraan mereka berubah menjadi kejatuhan ekonomi. Apa yang bermula sebagai ancaman Iran di laut, kini telah menjadi tindak balas Amerika dengan kekuatan, tekanan, dan kepungan global yang hebat. Sila tekan suka pada video ini, langgan saluran ini, dan di akhir nanti, lihatlah komen-komen supaya anda lebih terlibat dengan komuniti Milson Alves.